Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat berjumpa malam ni. InsyaAllah sekadar berkongsi pengalaman dan harap kita sama-sama dapat belajar daripada satu sama lain, insyaAllah. Dan sebelum saya mulakan, boleh tak saya minta izin untuk memperkenalkan sedikit tentang diri saya? Boleh tak? Pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Itu pepatah Melayu. Pepatah orang Cina kata nanti sudah cinta banyak pening kepala. Okey, secara ringkas beberapa perkara tentang diri saya. Yang pertama, nama saya Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Halo? Ada boleh. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dengar tak? Ada boleh. Sudah mari. Okey, saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk agama Islam yang tak tukar nama. Dan saya percaya ramai orang di sini tertanya-tanya, kenapa tak tukar? Betulkah? Mau tahu tak kenapa saya tak tukar? Mau? Okey, jawapan pendek, suka hati saya. Jawapan panjang, saya tak tukar nama sebab pertama, nak tukar persepsi masyarakat. Saya ni memeluk Islam bukan masuk Melayu. Kedua, saya tak tukar nama nak betulkan salah faham masyarakat. Ramai orang bukan Islam atau orang Islam kadang-kadang ingat Islam ni agama untuk orang Arab atau untuk orang Melayu. Padahal kita semua tahu kan, Islam ni agama universal. Islam ni agama untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini. Betul ke tidak? Macam mana boleh tahu dia Islam universal? Bila saya kekalkan nama Cina saya sebagai nama Islam, barulah nampak universalnya Islam. Saya tak tukar nama, tujuannya nak permudahkan untuk berdakwah kepada ahli keluarga, saudara mara dan kawan-kawan. Saya tak tukar nama, tujuannya nak permudahkan kepada orang yang kaya-kaya. Ramai orang kaya-kaya di luar minat mau masuk Islam, yang kadang-kadang yang menghalang mereka tak jadi masuk Islam sebab isu nama. Kenapa? Kalau dah masuk Islam, nama baru Abdul Rahman, tapi geran harta saya masih lagi nama lama, Lim Jui Sun. Pening tak? Kalau saya mati, kadang-kadang menyusahkan anak bini saya nak mewarisi harta. Saya tak tukar nama, ini sebab yang penting. Sebab saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu ke tak tahu? Kalau ikut sunnah Nabi, kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Malaysia je. Tak percaya? Jom kita bincang. Kenal tak Salman Al-Farisi? Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, kenal? Dia orang mana? Orang Arab ke orang Parsi? Parsi, bukan Arab lah. Kenapa Nabi tak suruh dia tukar nama? Salman, nama Salman ni bukan Arab ni, Parsi. Kena tukar nama Islam, nama Arab, tukar. Ada? Kenapa Nabi tak suruh dia tukar? Bilal bin Rabah. Bilal tu orang mana? Halo, orang Arab ke orang Afrika? Orang Afrika kan? Dia daripada Ethiopia, Afrika. Ni Bilal bin Rabah, dia masuk Islam, Nabi ada suruh tukar nama tak? Tak ada. Kalau yang berlaku di depan Nabi, Nabi tak halang. Maksudnya ini Nabi benarkan, ini sunnah Nabi. Mengikut sunnah Nabi, kaum lain masuk Islam, Nabi tak ganggu. Melainkan namanya maksud yang tak baik, makna yang tak baik, ataupun namanya mempunyai unsur syirik, barulah Nabi suruh dia tukar nama. Di Malaysia lain. Di Malaysia lain, siapa-siapa masuk Islam semua mau tukar. Betul? Sebab di Malaysia kita menilai orang itu Islam ke tak Islam berdasarkan nama. Zaman Nabi Muhammad SAW, macam mana baginda mengenali orang itu Islam ke tak Islam? Saya bagi orang di sini 3 pilihan orang Seremban. Pilihan pertama, lihat nama dia ke, pakaian dia ke, ataupun amalannya.
Ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, baginda menilai orang tu Islam ke tak Islam berdasarkan amalannya, bukan nama. Hari ini kita menilai orang berdasarkan nama. Saya tak tukar nama sebab yang terakhir, ramai umat Islam hari ini masih lagi pegang kepada pendapat nama Islam, nama dalam bahasa Arab. Nama Islam bunyi macam bahasa Arab ataupun nama Melayu. Mengikut kajian saya, nama Islam nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab, dia boleh dalam apa-apa bahasa pun. Setuju atau tak setuju. Nasib baik ada orang setuju. Okey, persoalannya nak tahu tak apa makna nama saya? Okey, Lim, nama keluarga. Lim bukan nama bapa kau, nama keluarga. Orang putih kata family names, nama keluarga. Lim ini tak ada kena mengena dengan Lim Guan Eng, Lim Gotong, Lim Leong Sik. Yang paling penting tak ada kena mengena dengan Chua Sui Lik. Dia Chua, saya Lim, dua pokok yang berbeza. Macam Bu Sang King dengan apa lagi? D24 lain. Pokok yang berbeza. Nama kedua saya Jui dituju kepada nama keturunan. Masyarakat Cina yang ada ilmu, dia nak lihat nama saya, dia tahu saya generasi yang ke-27. Nama kedua ni lah nama yang sangat penting. Masalahnya kebanyakan orang masuk Islam di Malaysia, dia hanya simpan nama pertama, betul ke? Dia buang nama kedua. Sebenarnya bila kita buang nama keduanya, itu nama generasinya, seolah-olah kita putus hubungan dia dengan keluarga. Mana mak bapak tak marah, kita buang nama generasinya. Maka syariat dalam agama Islam melindungi keturunan kita kan. Sekarang ni kita putus hubungan dengan keluarganya. Nampak, kadang-kadang kita tak tahu, tak boleh salahkanlah kita kan. Sun, nama diri saya Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Ada dengar azan tak hari-hari? Ya, hayya alal falah. Dia panggil nama saya. So setiap kali dengar azan ingat saya. Bukanlah ingat Allah, jangan ingat saya. Okey. So itulah makna nama saya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang diri saya, tak ramai penceramah cakap, tapi saya mau cakap. Saya sudah berumah tangga. Jangan buang masa. Tak ada can lagi. Dan mempunyai 10 orang anak, 5 lelaki, 5 perempuan. Setakat ini. Apa pasal? Tak boleh kah? Muda lagi mah. Okey. Kita teruskan tentang perbincangan malam ni. Tajuk malam ni diberikan kepada saya adalah pilihan. Masjid ni adalah tajuk ni adalah perbandingan agama. Semua bersedia nak dengar perbandingan agama pun? Okey ke? Sebab perbandingan agama mungkin tak biasa bagi orang-orang yang kampung-kampung dan sebagainya. Tapi kalau you pilih, saya cakap saja, tak ada masalah. Okey. Kita mula perbandingan agama dengan soalan tu. Soalan cepu mas. Siapakah tokoh Melayu yang paling awal menulis buku perbandingan agama di Malaysia? Halo? Tak kenal ya? Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Dia menulis sebuah buku perbandingan agama lebih kurang 38 tahun yang lalu. Tajuk dia lebih kurang begini, kenapa dia tak pilih agama Kristian? Buku perbandingan agama. Melayu tak ingat, boleh dimaafkan. Sebab Tun Mahathir Mohamad telah kata Melayu mudah lupa. Pas orang tak ingat, tak tahu, fail. Sebab dia punya guru mah, betulkah? Tuan Guru Nik Aziz Nikmat, dia bukan saja mahir dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, malahan dia mahir dalam bidang perbandingan agama. Dan doa-doakanlah saya dalam proses mengulas bukunya, supaya buku dia boleh dikenali oleh ramai. Sedih, tak ramai orang pernah baca bukunya. Sangat bagus tulisannya. Doa-doakan. Dan seterusnya, cakap Malaysia kita tak pandailah, kita bincang international. Bagi tahu saya, tokoh perbandingan agama yang kita kenal dia. Yang paling hebat di dunia siapa? Zakir naik.
Zakir Naik tak hebatlah. Guru dia, ya, Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat telah bawa juta orang masuk Islam. Dia adalah tokoh yang paling hebat sebab dia pergi ke barat dunia. Dia berdebat dengan padri-padri, bishop-bishop, macam-macam pastor-pastor, semua dia berdebat. Dan mengikut rekod, Didat telah bawa juta orang masuk Islam. Saya rasa Zakir Naik masih lagi sangat jauh daripada Didat. So Ahmad Didat adalah tokoh yang paling hebat dalam abad yang ataupun zaman elektronik ini, zaman sekarang, zaman elektronik, zaman yang ada rakaman, ada video, ada kaset, ada rakaman. Dia hebat. Tapi Syekh Ahmad Didat bukan paling hebat. Yang paling hebat guru dia. Siapa kenal guru Syekh Ahmad Didat? Semua hanya kenal Zakir Naik, Didat. Didat punya guru tak tahu. Takkanlah tiba-tiba dia jadi pandai. Syekh Ahmad Didat, dia hanya mempunyai kelayakan akademiknya. Dia pergi sekolah sampai darjah 5. Hello? Darjah 5 je. Kamu semua lebih kan? Kalau dia boleh bawa juta orang masuk Islam, you boleh bawa puluh juta kan? Bukankah begitu? So siapa yang ajar Syekh Ahmad Didat? Dia pernah sekali, ini cerita dia panjang, saya pendekkan. Bila dia kemas satu store, kedai buku, store, dia terjumpa satu set buku. Buku tajuk tu, buku tu adalah Izharul Haq. Izharul Haq, The Truth Revealed. Buku karangan Maulana Khairanawi. So buku itu bila dia terbaca buku itu, dia macam Ultraman lah, dapat power kan, jadi kuat kan. So dia mula jadi hebat sebab buku yang ajar dia macam mana nak cakap, macam mana nak hujah, macam mana nak patahkan hujah dan sebagainya. So Syekh Ahmad Didat jadi pandai daripada mana? Buku Maulana Khairanawi. So siapa lebih hebat, Didat ke gurunya? Gurunya. Okey. Sekarang ni siapa kenal guru kepada Maulana Khairanawi? Jemput Brother Lim cakap perbandingan agama, asyik cerita sejarahnya. Sebenarnya kan malam ni saya nak memperkenalkan satu lagi tokoh yang orang Islam tak kenal dia. Tak kenal dia sebagai pakar dalam bidang perbandingan agama. Dia bukan pakar, malahan dia adalah terhebat di dunia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama sepanjang zaman. Tapi sedihnya kebanyakan orang Islam tak tahu. Orang Islam tak tahu. Betul tak betul? Kalau boleh nanti kita balik rumah, bukalah Quran, tafsir Quran, baca surah Ali Imran surah ketiga ayat 59 hingga 64. Ada 6 ayat di sini dalam Quran. Kalau boleh baca tafsir ayat itu, bukan terjemahannya, baca tafsir ayat itu. Sebab dalam tafsir itu ada sebut banyak perkara tentang perbandingan agama. Yang pertama saya nak sebut di sini, bila saya kupas tafsir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas dilantik sebagai nabi atau rasul, baginda mula tulis surat. Bukan dia tulislah, baginda arahkan sahabat tulis surat untuk mengajak pemerintah-pemerintah yang bukan Islam, ajak mereka supaya memeluk agama Islam. Dan mengikut kajian ulama, surat yang baginda tulis tidak kurang daripada 300 pucuk surat. Maksudnya apa? Maksudnya dakwah baginda dalam bentuk surat. Ini adalah sunnah Nabi sebenarnya. Sunnah Nabi menulis surat mengajak orang masuk Islam. Tapi sunnah ini saya rasa sudah pupuslah. Halo, ketua kampung di sini ada tulis surat tak kepada kampung-kampung yang ketua-ketua beragama Buddha, agama Kristian, agama Hindu, agama Bahai, agama ada tulis surat ajak mereka masuk Islam? Belum lagi ya, bukan tak adalah, belum lagi kan. Baginda tulis surat ajak orang masuk Islam. Dia tulis dalam surat itu, dia kata aslim taslam, masuklah Islam dan kamu akan selamat. Dan pernah sekali baginda tulis punya surat kepada seorang pemerintah daripada Najran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu tak Najran di kat mana? Ada idea? Najran
Dia dekat Yaman. Orang-orang Najran pada masa itu, majoriti rakyat di situ adalah beragama Kristian. Beragama Kristian. Kristian zaman dulu tak sama dengan Kristian yang ada di Malaysia secara umumnya. Di Malaysia, kita ada mazhab Kristian yang bernama Roman Catholic. Pernah dengar tak? Roman Catholic. Nak kenal Roman Catholic senang saja. Dia punya nama gereja-gereja ni ada Saint John, Saint Mary, Saint tu maksudnya Katolik lah secara umum. Dan mereka juga ada pangkat-pangkatnya. Pangkat padri, dia ada padri kan? Priest. Lepas tu dia panggil bishop. Lepas tu dia ada archbishop. Lepas tu ada cardinal. Lepas tu dia ada pope. So ini pangkat-pangkat untuk Roman Catholic. Mereka ada buat confession. Dia kalau dia buat salah, dia akan cuba padri akan buat confession dulu, pengakuan dosa dulu. Lepas tu padri akan ampunkan dosanya. Padri akan baca Ego te uzobo in nome Patri et Filii et Spiritus Sancti. Dia akan baca begitulah. Nak tahu maksudnya? Maksudnya dia kata saya menyerap segala dosanya dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. So ini Katolik punya, ini mazhab Katolik. Protestan lain. Protestan ni mereka tak ada padri. Mereka punya ketua dia panggil pastor. Jangan salah faham ya, bukan plaster tau. Pastor. Boleh? Jangan salah faham ya. So mereka tak ada padri. Katolik punya padri tak boleh kahwin lah. Protestan punya pastor boleh kahwin. Zaman Nabi Muhammad SAW tadi, kita sebut tentang Najran tadi, mazhab dulu lain. Mazhab sana adalah dipanggil mazhab Eastern Orthodox Church atau Orthodox Timur. Mereka ada padri. Padri boleh kahwin. Orthodox Timur ni, padri boleh kahwin, bishop tak boleh kahwin. Yang pangkat paling tinggi sekali, namanya dipanggil Patriarch of Constantinople. Tak payah ingat nama, nanti you pening. Okay, so pendekkan cerita, mazhab zaman Nabi Muhammad SAW berbeza dengan secara umumnya mazhab yang ada di Malaysia. Dan ketua pada masa itu di Najran, nama dia adalah Abu Hatrisha bin Aqamah. So bila bishop tu terbaca, bila dia baca surat Nabi, dia terkejut. Kenapa terkejut? Sebab dalam kepercayaan agama Kristian, mereka tak percaya lagi akan ada Nabi datang lagi. Bukti kat mana? Dalam ayat Bible, dalam Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 13. So dalam ayat Bible tu dia sebut, they shall rise many false prophet and false Christ, and they shall perform many miracles, they shall even deceive the very elect. Dia kata akan dilahirkan ramai nabi yang palsu, al-masih yang palsu, dan mereka juga akan melakukan macam-macam mukjizat, dan mereka juga akan mengelirukan anak murid Nabi Isa alaihissalam. Mengikut ayat ini, bishop tadi tak percaya akan ada nabi lagi. Tapi masalahnya dia terima surat rasmi. Surat rasmi Nabi ada apa? Ada cop, ada stamping kan? Gunakan cincin Nabi, betul ke? So bila dia terima surat official, maka dia bawa berita tu kepada padri-padri yang lain bincang. Kita nak menolak ke? Ataupun kita nak pergi ziarah, pergi siasat? Sebab official. Maka akhirnya bila mereka ada satu musyarat, akhir musyarat itu mereka buat keputusan mereka nak pergi ziarah Nabi Muhammad SAW. Mereka nak tengok Nabi ni, Nabi Muhammad SAW ni Nabi yang benar ke Nabi yang palsu. So akhirnya mereka pergi ziarah Nabi. Mereka pergi ziarah Nabi dengan satu rombongan yang sangat besar, seramai 60 orang. Ramai tak? Nak pergi siasat saja, hantar 2 orang cukup lah. Ni hantar 60 orang. Antara 60 tu 13 adalah padri, lain-lain semua ketua-ketua gereja. So mereka pergi ziarah Nabi. Rasa-rasa mereka ziarah Nabi kat mana? Mereka ziarah Nabi di Masjid Nabawi, Masjid Baginda. Semasa mereka datang ziarah Nabi, petang tu mereka sampai, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat mereka baru habis solat asar. Dan sahabat beritahu Nabi Muhammad SAW, kami ada tetamu. Maka baginda kata, jemputlah mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi. Maka mereka semua masuklah. Mereka bukan saja masuk dalam Masjid Nabawi, ruang solat, malahan mereka berdialog dengan Nabi dalam Masjid Nabawi selama 3 hari 2 malam.
Bukan saja 3 hari 2 malam, malahan mereka juga minta untuk nak gunakan Masjid Nabawi sebagai tempat untuk buat sembahyang Kristian semasa Ahad pagi itu. Ahad pagi mereka nak buat sembahyang Kristian di dalam Masjid Nabawi. Rasa-rasa sahabat akan benarkan tak? Rasa-rasa siapa akan benarkan? Tak ada satu sahabat pun benarkan. Tetapi mengikut salah satu tafsir Quran, Al-Azhar Hamkah. Pernah baca tak tafsirnya? Dalam tafsir itu ada satu pendapat mengatakan bahawa baginda telah membenarkan mereka buat sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi. Nabi benarkan mereka buat sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi. Hari ini tak mau cakap benarkan mereka buat sembahyang dalam masjid kita lah. Kita bincang dalam masjid secara umumnya di Malaysia lah, masjid dan surau. Kita akan benarkan tak orang bukan Islam masuk? Secara umumnya, ya ke tidak? Tidak kan? Kenapa ya? Zaman Nabi benarkan orang bukan saja masuk dalam ruang solat, dialog tidur, makan minum dalam Masjid Nabawi, termasuk sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi pun boleh. Hari ini kita semua tak boleh. Kenapa ya? Apa sebab? Halo? Tak tahu. Ataupun tahu jawapan, merendah diri tak mau cakap. Saya tahu satu sebab lah, tak tahu betul ke tak betul. Mungkin muslimin muslimat ni boleh tegur saya kalau saya salah. Saya rasa masjid dan surau di Malaysia sebenarnya dia lebih suci daripada Masjid Nabawi. Halo? Tak ada faham? Faham ke tak faham ni? Saya nak ajar orang Negeri Sembilan satu perkataan bahasa Melayu punya boleh? Nak ajar you satu perkataan bahasa Melayu yang baru, yang orang jarang cakap. Sebab saya yang mulakan perkataan tu dipanggil sintam. Sinde sampai hantam. Tak faham? Kalau Nabi Muhammad SAW telah halalkan orang bukan Islam masuk masjid, siapalah kita nak haramkan orang pada masuk? Kalau Nabi kata halal, boleh tak kita tukar hukum jadi haram? Ataupun kita lebih hebat daripada Nabi? Halo? Masjid itulah sepatutnya tempat yang paling sesuai kita memperkenalkan agama Islam kepada orang bukan Islam. Sepatutnya selalunya ada ceramah, ajarlah mereka masuk dalam dengar. Tapi sedihnya budaya ni belum dimulakan lagi. Kita belum ada lagi orang yang boleh menggerakkan. Tak, saya tahu orang yang nak bergerakkan tu dia akan menghadapi satu masa yang agak sukar lah. Sebab masyarakat ni akan condemn dia kau-kau. Betulkah? Sepatutnya zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi benarkan orang bukan Islam masuk. Sedihnya kita tak benarkan. Okey, cut. Bila mereka dah masuk kan, 2 bishop duduk depan, Abdul Al-Masih, Abu Hatrisha bin Aqam. Dan selainnya 58 Kristian tu duduk di belakang. Dan baginda seorang saja berhadapan dengan mereka berdua. Semua sahabat baginda duduk di belakang. Tak ada satu pun dibenar bercakap ya. Semua diam. Hanya baginda seorang saja bercakap. Tapi saya rasa Nabi Muhammad SAW sangat gentleman lah. Sebab 1 lawan 2 mah. Nabi bagi dia 2 orang lawan 1. Okey tak? Gentleman. Okey. So bila mereka dah masuk, sebagai tuan rumah, baginda mula hujah dulu lah. Baginda kata aslimah. Apa maksudnya aslimah? Masuklah kamu ke dalam Islam. Lihatlah sunnah Nabi. Nabi jadi Nabi, dilantik sebagai Rasul, tulis surat ajak orang masuk Islam. Jumpa orang bukan Islam, aslimah, masuklah kamu ke dalam Islam. Setuju tak ini sunnah Nabi? Tapi percaya kata saya, sunnah Nabi ini jarang-jarang. Lebih tepat, kadang-kadang. Kita jarang-jarang kita ajak kawan-kawan kita masuk Islam. Betulkah? Ini sunnah Nabi. Nampak orang ajak orang masuk Islam. You malukah dengan you punya agama? Halo? You malukah? Ajak orang masuk Islam malukah? Islam tak betulkah? Kalau Islam agama yang benar, kenapa kita malu? Kenapa kita tak ajak? Ajak aja mau tak mau punya pasal lah. Yang penting kerja kita telah jalankan. Amanah yang diberikan kepada kita, kita telah laksanakan. Setuju tak? Saya sangat takut loh kalau saya tak ajak. Saya tak tahu you all lah. You all boleh tidur, saya tak boleh tidur. Kalau kawan saya satu mati, ya saya sudah tak boleh tidur. Tak tahu macam mana kalau saya tak dakwah kat dia.
You boleh tidur you ada jiran tak yang dah meninggal? Ada kawan-kawan tak yang bukan Islam telah meninggal? You tak pernah terfikirkah nanti kita akan dipersoalkan? You tak akan fikirkah nanti dia akan saman kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya fikir mungkin you semua tak payah fikir lagi, semua alim dan warak mah. Saya mu'alaf, kenalah banyak fikir. Mau masuk syurga bukan senang mah, mau usaha mah. Ceramah saya banyak macam ni lah, sindir sampai hantam. Tak biasa, biasakan diri. So bila Nabi kata aslimah, masuklah kamu ke dalam Islam, baginda ajar orang masuk Islam. Mereka jawab, qad aslamna qablaka. Dia kata kami telah lama Islam. Dia kata kami telah lama Islam, lebih awal Islam pada Nabi. Dia kata dia kata mereka lebih awal Islam. Sebenarnya kan kata-kata mereka ni ada kebenaran. Ulama-ulama Islam kaji jawapan mereka, kata-kata mereka. Ramai ulama Islam kata kata-kata mereka ni ada kebenaran. Memang betul Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hanya baginda adalah Nabi yang terakhir. Kata pun Nabi, the seal of the prophet, Nabi yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada Nabi sebelum tu? Banyak kan? Maksudnya apa? Kata-kata mereka ada kebenaran. Tetapi walaupun Nabi tahu kata-kata mereka tu ada kebenaran, tapi baginda tahu orang Kristian hari ini mereka bukan Islam lagi. Mereka telah terpesong, mereka telah sesat daripada ajaran yang sebenar. Setuju tak? Sebab itulah baginda jawab balik, kazabtuma. Baginda kata kamu semua ni berdusta, kamu semua ni menipu. Mana aku mal minal islami da'aukum lillahi waladan wa ibadatukum as-salim. Nabi kata apa? Kamu semua telah halangan pada agama Islam sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Betul tak dalam agama Kristian mereka kata Jesus Christ atau Isa alaihi salam anak Allah? Dalam agama Kristian, Jesus the son of God. Mereka kata Jesus Christ itu, Isa alaihi salam itu anak Allah. Bukankah mereka telah syirik kepada Allah? So baginda kata kamu semua bukan Islam sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Dan baginda sambung lagi, dan kamu semua ni memulia-muliakan salib. Orang Kristian ni mereka suka memulia-muliakan salib. Saya masih ingat lagi lebih kurang 3-4 tahun yang lalu, semasa saya pergi ke Eropah berdialog, saya pergi ke Australia, saya pergi ke Germany, saya pergi melawat gereja mereka. Dan saya ini kali pertama saya lihat salib yang setinggi 3 tingkat. Dan mereka sujud, mereka bagi wang, mereka doa kat salib. Bukankah mereka syirik kepada Allah sekali lagi? Tak percaya tengok cerita Dracula. Pernah tengok tak cerita Dracula? Biasanya mereka gunakan apa untuk halau iblis syaitan? Keris Melayu ke? Pedang Jepun ke? Atau pakai cross? Mereka ingatkan cross ada kuasa kan? Ini sekali lagi mereka syirik kepada Allah. Dalam Islam tak ada sesiapa yang ada kuasa. Tak ada apa-apa di dunia ini ada kuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa boleh berlaku tanpa izin Allah. Dan mereka percaya Tuhan mempunyai seorang anak. Mereka percaya cross ada kuasa. Tambahan lagi, Nabi kata apa? Mereka ni tukar syariat. Yang syariat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum itu, mereka tukar. Salah satu syariat saya bagi contoh, dalam agama Kristian sebenarnya kerbau pendek. Tahu tak kerbau pendek itu apa? Tak tahu. Babi lah. Tahu babi? Mengikut kitab Kristian, kerbau pendek ni atau babi ni haram dimakan. Haram mengikut kitab ni. Contoh saya bagi. Contoh dalam kitabnya Leviticus bab nombor 11 ayat 7 dan 8. Deuteronomy bab 14 ayat nombor 8. Isaiah bab 65 ayat 2 hingga 5. Dalam kitab Bible sebut, thou shall not eat the flesh of the swine, it is unclean for you, thou shall not touch it. Dia kata kamu tak seharusnya makan daging kingsi. Dia kata kerbau pendek, dia kata sebab dia tidak bersih bagi kamu, tidak suci bagi kamu. Kamu tak seharusnya sentuh pun. Tak suci, tak bersih satu cerita, jangan sentuh pun. Persoalan sekarang, orang Kristian satu dunia hari ini 2 bilion Kristian, hari-hari mereka makan kerbau pendek. Bukankah mereka sudah tukar syariat? Syariat yang diberikan semuanya haram, tapi mereka makan.
So Nabi kata apa? Kamu semua terhalang daripada agama Islam, kamu semua bukan Islam. Mereka datang jauh-jauh tau. Mereka nak uji Nabi. Tengok Nabi yang benar ke Nabi yang palsu. Belum uji lagi sudah kena hantam kau-kau. Maka mereka mulalah hujah. Mereka mula tanya soalan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka cuba nak perangkap Nabi. So dia tanya Nabi, dia kata, In lam yakun Isa waladullahi faman abuhu. Dia tanya Nabi, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Halo. Kalau Kristian tanya kita hari ini, kalau Isa alaihissalam bukan anak Allah, siapa bapaknya? Jawab. Halo. Jawab. Cakap. Tuan Director suruh saya action. Tuan Director tak suruh saya cakap. Hari ini, hujah ini masih digunakan oleh orang Kristian terhadap orang Islam. Sebab apa? Sebab kita orang Islam lupa nak buka tafsir Quran, nak tengok tafsir Quran tu. Macam mana Nabi menjawab soalan tu? Padahal Nabi Muhammad SAW telah menjawab soalan ini 1400 tahun yang lalu. Tapi Kristian masih lagi boleh pakai hujah itu lagi. Sebab kita tak buka tafsir Quran. Macam mana Nabi jawab? Nabi bagi dua soalan untuk menjawab soalan tadi. Soalan pertama Nabi jawab, kan dia tanya Nabi, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Maka Nabi pun jawab, alastum taqlamuna. Adakah kamu semua mengetahui? Adakah kamu semua faham? Nabi tanya. Anak ni mesti menyerupai bapaknya. Nabi tanya. Anak mesti menyerupai bapa. Mereka berdua jawab, ya Muhammad. Setuju. Sebenarnya kan mereka dua ni tak faham apa yang Nabi cuba tanya. Nabi serang perangkap mereka. Apa maksud anak mesti menyerupai bapa? Kalau Isa tu anak Allah, kalau Isa alaihissalam adalah anak Allah, maka Isa alaihissalam mesti menyerupai Allah. Itu maksudnya anak mesti menyerupai bapaknya. Macam kita menyerupai bapak kita tak? Mesti tak menyerupai bapak kita. So mereka pergi jawab, ya Muhammad. Itu adalah perangkap daripada Nabi. Lepas tu Nabi tanya balik lagi. Nabi tanya sekali lagi, alastum taqlamuna anna rabbana hayyul la yamut. Nabi tanya, adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita? Nabi gunakan perkataan anna rabbana. Nabi tak kata anna rabbakum. Sebenarnya menjawab satu persoalan yang kita ada di Malaysia 2 tahun yang lalu, iaitu orang Kristian boleh gunakan tak perkataan Allah atau tidak. Kita membahas macam-macam kan. Tapi kalau kita buka tafsir Quran ini, selesai masalah. Kenapa Nabi cakap dengan orang Kristian anna rabbana, Tuhan kita? Kenapa Nabi tak kata Tuhan kamu? Anna rabbakum. Sememangnya orang Islam dan orang Kristian, sebenarnya kita sama-sama dengan Kristian sembah Allah. Hanya bezanya orang Kristian syirik kepada Allah. Mereka sembah Allah, sembah Nabi Isa alaihissalam, sembah Roh Kudus. Mereka syirik kepada Allah. Tapi persoalannya, mereka sembah Allah atau tidak? Yes. So selesai tak masalah yang boleh ke tak boleh sekarang? Okey, cut. Nabi tanya, adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita hidup sama sekali tak mati? Rujuk kepada Allah, hidup sama sekali tak mati. Mereka dua cepat-cepat jawab, ya Muhammad, setuju. Ini perangkap sekali lagi. Kalau dia setuju Tuhan kita hidup sama sekali tak mati, bukankah dalam agama Kristian mereka percaya Nabi Isa alaihissalam mati disalib? Kristian kan percaya Nabi Isa alaihissalam mati disalib. Kalau anak mati, bapa dia tak mati, anak ni menyerupai bapa ke tidak? Terkejut buruk mereka. Kenapa? Mereka tak pernah ada orang boleh patahkan hujah melainkan Nabi Muhammad SAW. So mereka tak puas hati. Mereka nak tanya lagi soalan. Maka mereka minta Nabi Muhammad SAW, boleh tak bagi satu nama, satu insan, satu manusia yang wujud di muka bumi ini macam Nabi Isa alaihissalam, tak ada bapa punya. Bagi satu nama. Dia minta Nabi bagi satu nama. Maka baginda bacalah ayat Quran, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 59. Inna masala Isa innallahi kamasali Adam. Persamaan antara Isa dalam sisi Allah macam Adam alaihissalam. Sebab Allah menciptakan mereka berdua dengan tanah, hanya mengatakan kun fayakun. Kalau kelahiran Nabi Isa alaihissalam
yang tak ada bapa, ada ibu, boleh jadikan dia anak Tuhan. Kalau begitu, Adam alaihissalam lebih layak jadi abang kepada anak Tuhan. Sebab dia dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Siapa lebih hebat? Tengok macam mana Nabi Muhammad SAW patahkan hujah. Pendekkan ceritalah, selepas 3 hari 2 malam punya soal jawab. Walaupun mereka, sebab depan perwakilan 60 ni mereka tak akan menganjak kan, tetapi ramai di kalangan mereka akidah goyang. Apa yang berlaku? Mereka bawa perbincangan itu, soal jawab itu balik ke Najran, dan mereka bincang, sampaikan kepada rakyat di situ. Akhirnya satu persatu memeluk agama Islam. Hari ini kita pergi ke Yaman, pergi ke Najran, tengoklah rakyat sana ni Islam ke Kristian? Dulu Kristian, sekarang boleh dikatakan semuanya Islam. Persoalan saya, usaha siapa? Nabi Muhammad SAW. Setuju tak? Dalam bidang apa? Perbandingan agama. Sebenarnya perbandingan agama satu bidang yang sangat-sangat seronok, sangat-sangat sesuai untuk kita belajar di Malaysia untuk melaksanakan kerja dakwah. Tanpa ilmu perbandingan agama, sangat susah kita nak menyampaikan dakwah. Sebab orang tak boleh lihat, tak boleh nampak. Boleh tak saya bagi contoh? Saya bagi beberapa contoh perbandingan agama dengan satu syarat, kamu semua tak boleh ikut. Setuju ke tak setuju? Tak setuju saya tak nak cakap. Biasa tak penceramah urut kamu semua? Tak biasa, ini kali pertama. Setuju ke tak setuju? Setuju, okey, bagus. Kenapa saya kata jangan ikut? Sebab saya hantar beberapa orang anak saya belajar di dalam gereja. Saya rasa kalau saya suruh you buat pun you tak beranilah. Betul tak? So tujuannya saya bawa hantar anak saya belajar di dalam sekolah gereja. Tujuannya saya nak berdakwah kepada orang gereja tu. Sebab mereka ni orang yang baik-baik, tapi Islam tak sampai. Saya tak tahulah bilakah ulama-ulama mau pergi dakwah kat mereka dalam gereja. Saya pun tak tahu bila mufti-mufti mau pergi berdakwah. Ustaz-ustaz, ustaz-ustaz tak tahu bila mau pergi. Mungkin mereka pergilah secara senyap-senyap ke. Tapi bagi saya, bila saya ada peluang, saya nak berdakwah kepada mereka. So saya pun hantar anak saya pergi daftar dan belajar. Saya masih ingat lagi semasa hantar anak pertama saya pergi daftar, cikgu tu pening. Yang nak daftar tu pening. Tengok nama saya Lin Jui Sun. Nama anak Ling Ming Fu. Isteri perempuan Melayu pakai tudung. Dia tengah pening, siapa yang murtad? Saya cakap dengan cikgu Cina tu lah, gereja tu. Cakap sebenarnya kami ni beragama Islam. Dia pun tanyalah macam kamu tanya, apa pasal tak ada nama Islam? Betul. Saya jelaskan kepada dia apa maksud nama Islam. Akhirnya dia kata, oh itu maksud nama Islam. I see. Oh maksud Islam boleh kekalkan nama. Boleh. Nak tukar nama pun boleh, nak kekal nama pun boleh. Yang penting nama itu mestimu tak boleh ada unsur syirik. Dia mestimu mempunyai makna yang baik. Oh, dia kata, betul tak? Saya cakap betul. Tapi cikgu penting cikgu. Lain kali cikgu mau masuk Islam, cikgu pun tak payah tukar nama lah. Kekalkan nama Cina. Ini royal buruk. Tapi yang penting tu, isu masuk Islam tak perlu tukar nama. Yang mereka kali pertama dengar cikgu tu huru hara satu gereja. Dia pergi sampaikan kepada cikgu-cikgu lain. Wah, banyak cikgu kata saya tak percaya, melainkan saya tengok IC dia. Macam-macam. 2-3 minggu huru hara dalam gereja. Saya rasa itu satu dakwah yang bagus. Saya sudah dapat menyelesaikan satu salah faham yang mereka terhadap agama Islam. Okey, so bila dah anak belajar kat situ, mula-mula 2-3 bulan saya tak cakap Islam. Budaya teruskan ke atau berhenti? Teruskan. Mula-mula 2-3 bulan saya tak cakap Islam. Sebab apa tahu? Dalam Islam, kalau nak berdakwah, no demand, don't supply. Faham tak? No demand, don't supply. Kalau orang tak tanya, jangan cakap. Mungkin kamu akan tanya, Lim, kalau dia sentiasa tak tanya, maka tak payah dakwah lah. Tak. Kalau dia tak tanya, create the demand. Macam mana create? Bila saya berkawan dengan mereka, borak-borak, sering kali bila mereka tanya sesuatu, ada mengenai tentang ada kena mengena dengan
agama Islam aja, saya cuba tepis, elak, buat macam tak tahu. Kalau jawab 70%, simpan 30%. Sebab saya nak buat dia tak tahan, saya nak buat dia haus, saya nak buat dia tanya. Selepas 2-3 bulan, pengetua sudah tak boleh tahan, datang jumpa saya. Dia kata, Brother Lim, boleh tak saya tanya sikit? Saya kata tak boleh, mau tanya-tanya banyak. Dia kata apa? Dia kata, I tengok you ni agak terpelajar, Lim, tapi kenapa kamu pilih agama ini? Wah, cara dia cakap macam Islam sangat teruk. Saya pun jawab balik, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening tak? Pening kan? Dia pun pening. Nampak? Kamu semua sama. Saya nak selesai kamu dulu. Dalam Islam, kita beriman tak kepada semua Nabi? Daripada Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, kita beriman ke tidak? Beriman. Semua Nabi beragama Islam tak? Semua Nabi kita kena beriman tak? Beriman tak? So sekarang ni saya beriman kepada Nabi Isa AS. Saya nak ikut Nabi Isa AS. Sebab Nabi Isa AS Muslim, saya mau menjadi Muslim. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Sebab Allah berfirman dalam Quran, dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah suruh kita, katakanlah kepada ahli-ahli kitab, marilah kepada kalimah yang persamaan antara kami dan kamu. Saya tahu saya gunakan hujah di sini, cari kalimah yang persamaan. You percaya Jesus, I pun percaya Jesus. Faham tak? So you semua tak ada pening lagi lah. Saya masuk Islam sebab nak ikut Isa AS. Sebab dia Muslim, saya dari Muslim. Tapi dia Kristian, dia pening tak? Dia pening. Hayo, we Christian believe in Jesus, you Muslim Muhammad. Dia punya otak fikir macam ni lah. But he say he embrace Islam, want to follow Jesus Christ. Ayo, pening. Dia pening. Saya cakap dengan pengetua, actually Jesus Christ is a Muslim. Dia kata no way. Aku kata Quran say so. Quran kata dalam surah Al Imran surah ketiga ayat 52. Kita harus jawab apa? Itu Quran, kita tak percaya Quran, kita percaya Bible. Ya ke? Dalam Bible, Jesus Christ, Nabi Isa AS juga dakwa dirinya Muslim. Dia kata, mana ada? Saya minta dia buka Bible. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. So dia buka Bible tu, John 5:30. Zup, dia buka. Ayat itu sebut apa? Dia kata, I do not seek for my own will, but the will of the Father which are in heaven who has sent me. Nabi Isa AS kata, saya tidak melakukan semua ini dengan kehendak diri saya, tetapi mengikut kehendak Allah yang mengutuskan saya. Muslim berarti kita melakukan sesuatu bukan mengikut kehendak diri, tapi kehendak Allah. So mengikut Bible, Nabi Isa AS tu Muslim. Selepas saya tunjuk ayat ini, pengetua dia buat tangan macam ni. Tangan macam ni ada dua maksud tau. Maksud yang pertama, sejuk. Maksud kedua, defensif. Tahu tak defensif? Dia bila orang buat macam ni, maksudnya dia tak berapa nak cakap. Dia sudah tak selesa nak cakap. So bila orang tak selesa nak cakap, kita jangan cakap lagi. So dia buat macam ni, saya pun buat macam ni, sama. Nasib baik tak ada orang satu lagi diri kat belakang buat macam ni. Tahu tak, kalau 3 orang buat macam ni, kita dapat KRU. So saya pun cakap dengan pengetua lah, tak apa, kalau you tak bersedia dan cakap, tak apalah, lain kali baru cakap. Itu pengetua ingatkan saya merajuk. Dia ingatkan saya merajuk. Dia kata, cakap. So saya minta dalam, bukalah kitab kamu. So dia pun buka lah kitab. Saya minta dia buka Bible ya. Gospel of Luke chapter 2 verse 21. Dia buka. Zoom. Dalam Bible sebut apa? Nabi Isa AS ayat itu disebut, he was circumcised. Dia telah dikatankan when he was 8 days old. Selepas dia dilahirkan 8 hari, dia telah dikatankan. Saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut berkatan macam Nabi Isa AS? Mana satu penganut ikut Nabi Isa AS? Orang Islam ke orang Kristian? Dia jawab, dia tunduk kepala, jawab slow-slow. Dia kata orang Islam. Saya pun jawab slow-slow dalam hati saya, 1-0. Saya minta dia buka kitab lagi, Bible. Dia buka lagi Gospel of Luke chapter number 4 verse number 2. Dia buka Zoom. Dalam Bible sebut apa? Dia sebut Nabi Isa AS berpuasa. Dia tak makan daripada pagi hingga petang. Dia berpuasa selama 40 hari. Dia berpuasa. Saya tanya pengetua tu,
Hari ini penganut mana satukah yang berpuasa macam Nabi Isa alaihissalam, tak makan daripada pagi hingga petang? Saya tanya orang dia mana satu? Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. 2-0. Saya minta dia buka Bible lagi. Gospel of Luke chapter number 24 verse number 36. Dia buka zoom dalam Bible sebut. Ayat dia sebut Isa alaihissalam setiap kali bila dia nampak penganut-penganutnya atau pengikut-pengikutnya, perkataan yang pertama keluar pada mulanya adalah Shalom alaikum. Shalom alaikum. Jawabnya alaikum shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Isa alaihissalam bagi salam, pengikutnya jawab salam. Tapi saya tanya pengetua hari ini mana satu penganut yang hulu hilir nampak sesama penganutnya bagi salam jawab salam? Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. 3-0. Tahu tak kalau main bola kena 3 biji panggil apa? Hat-trick tau. Betul tak? Saya bagi dia bonus lah member punya pasal. Saya minta dia buka Gospel of Matthew chapter 26 sampai 39. Dia buka zoom. Dalam Bible tu sebut apa? Dia sebut Nabi Isa alaihissalam bila dia sembahyang, dia sembah Allah, dia solat, dia sujud, dia tak dahi ke atas lantai. Ayat Bible sebut and he walk a little further. Dia jalan beberapa langkah ke depan, and he fell on his face on the ground. And dia sujud letak dahi ke atas lantai. And dia bacalah. Dia ajak anak-anak murid dia macam mana nak solat. Dia kata, oh my Father in heaven, if it is possible, let this cup pass away from me, not as I will, but as thou will. Dia kata, biarlah malapetaka ini pergi daripada aku. Bukan kerana aku, tapi kehendak kamu. Maksudnya mengikut ayat ini Nabi Isa alaihissalam sentiasa mengikut kehendak Allah, sentiasa tidak melakukan apa-apa mengikut kehendaknya, tapi kehendak Allah. Maksudnya dia adalah Muslim. So saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut solat atau sembahyang lah, saya gunakan sembahyang ni senang faham, sujud macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. Tapi kali ini laju sikit lah, orang Islam. Brother Lim, saya ada hal penting mau balik office. Kali ini laju sikit. Dia ada hal penting nak balik office. Bukan nak balik office kot, dia pening sebenarnya. So dia pun balik office 2-3 jam. Kemudian dia keluar balik, dia cakap dengan saya, Brother Lim, sorry lah, saya rasa saya tak boleh cakap dengan you lagi. Saya kata, apa masalahnya? Dia kata, saya takut saya cakap lagi, saya akan ikut agama kamu. Siapa yang goyang sebenarnya? Halo? Saya cakap dengan pengetua, kalau pengetua betul-betul mau ikut lah, jangan ikut Brother Lim lah. Saya ni manusia biasa, banyak kelemahan. Kalau betul-betul mau ikut Jesus Christ. Itu pun kalau you sayang kat Jesus Christ. Faham tak apa saya cakap? Cepat-cepat dia kata, saya sayang. Sayang ikut, melainkan kamu tak sayang. Sebenarnya kalau dia ikut Nabi Isa alaihissalam, dia Muslim lah. Sebab dia tak akan sembah Nabi Isa alaihissalam. Sebab Isa alaihissalam ajar dia macam mana sembah Allah. Isa alaihissalam tak pernah suruh dia sembah dia. So saya cakap dengan pengetua, boleh bayangkan tak kalau Nabi Isa alaihissalam wujud di depan kita sekarang, dengan rupanya yang handsome lah, janggut yang panjang, mungkin tak boleh masuk Amerika Syarikat. Taliban nak janggut panjang, betul? Sunnah Nabi kan? Okey, janggut panjang, lagi khatan, puasa, bagi salam, solat sujud. Amalan dia macam ni menyerupai orang Islam ke menyerupai orang Kristian? Pengetua cakap orang Islam. Saya cakap apa kata? Itu sebabnya saya pilih agama ini. Tengok cara saya hujah. Saya buat dia marah ke kebenaran yang buat dia marah? Saya cari perbezaan ke saya cari persamaan? Allah suruh kita ta'alau illa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah suruh kita cari persamaan antara kami dan kamu. Allah tak suruh cari perbezaan. Dengan cara macam ni sangat mudah saya nak bawa orang kepada Islam. Walaupun pengetua ni belum daftar masuk Islam, tapi dia sudah lama buat dakwah. Sejak hujah hari itu dia mula buat dakwah. Dekat sekolah gereja tu ada seorang perempuan Melayu beragama Hindu. Sebab dia pengetua mah, dia ada rekod mah. So dia cakap dengan saya, Lim, you tolong dakwahkan perempuan Melayu ini. Dia asalnya Islam tau, tapi tak tahu macam mana boleh jadi agama Hindu. You tolong dakwah kat dia.
Wah, bagi arahan kepada saya. Orang asam, alhamdulillah, jumpa perempuan Melayu itu 3 kali dia masuk Islam. Lepas tu dia bawa seorang lelaki Cina lagi. Alim, you tolong dakwakan dia. Dia ni kan rumah banyak patung berhala, banyak syirik. Wah, banyak syirik pula. Nak dakwah kepada lelaki Cina ni sangat susah. Sering kali kena jumpa dia. Dan tidak kurang daripada 6 bulan dakwah. Alhamdulillah dia masuk Islam. Dan lagi dia ada bawa 4 lagi. Semua 6 orang masuk Islam. Ini pengetua belum daftar masuk Islam tau. Belum pergi jabatan daftar. Sudah bawa 6 orang masuk Islam. Kamu semua daftar ke belum? Satu orang sudah bawa berapa orang masuk Islam? Berapa ratus? Inilah cara saya buat dakwah, cara perbandingan agama. Okey, saya nak buka untuk sesi soal jawab. Daripada sesi soal jawab saya akan ulas lebih lagi. So siapa ada soalan silakan. Siapa nak tanya silakan. Silakan. Ya. Oh, soalan ini sepatutnya kena ceramah sekali lagi. Dia tanya saya, macam mana saya boleh memeluk agama Islam? Apa yang menarik saya kepada Islam? Okey, beginilah. Saya bagi direct jawapan. Sebenarnya satu ceramah sebenarnya direct jawapan. Saya tertarik kepada agama Islam. Yang pertama, Al-Quran. Kenapa? Ada 2 ayat dalam Quran yang sangat-sangat bagi saya, you tak akan jumpa di dunia inilah melainkan Quran. Surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1 hingga 4, dan surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. Kedua-dua ayat ini sebenarnya membantu saya, bagi tahu saya macam mana nak bezakan pencipta dengan ciptaan. Masalah agama lain paling besar apa? Mereka syirik kepada Allah. Setuju tak? Sebab agama mereka tidak ajar macam mana nak mengenali siapa pencipta, siapa ciptaan. Sebab itulah kebanyakan mereka sembah pencipta sambil itu sembah ciptaan. Sebab agama tidak mengajar membezakan. Dalam Islam, perkara yang paling penting yang kita perlu selesai adalah membezakan pencipta dengan ciptaan. Supaya kita hanya sembah pencipta, abdikan diri kepada pencipta, tidak abdikan kepada penciptaan. Setuju tak? Inilah yang buat saya jelas Islam tu agama yang benar. Allah tu pencipta yang sebenar yang menciptakan alam ini. Nak lebih lagi? Macam ni. Sebab ayat surah Al-Baqarah tadi, surah kedua ayat 255, ayat itu sangat jelas bagi tahu kita. Saya bagi contoh. Ayat itu sebut pencipta ni, ciri-ciri pencipta pertama, dia mesti kekal abadi. Kalau orang putih kata ever living, dalam bahasa Cina kata Yonghen. Tuhan ni dia tak ada permulaan, tak ada akhir, tak ada hidup, tak ada mati punya. Dia kekal abadi. Setuju tak? Ever living, setuju tak? Yonghen, setuju tak? Tanya semua orang yang sembah Tuhan, dia mesti percaya Tuhan ni kekal abadi. Pertama. Yang kedua, pencipta yang sebenar, dia di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Sebab bila Allah ciptakan alam ini, seluruh alam ini mesti ada masa, ruang dan jisim. Maksudnya, yang ada masa, ruang dan jisim adalah ciptaan. Pencipta yang sebenar di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Ciri-ciri yang kedua, tengok Tuhan-Tuhan yang orang sembah dalam pasaran, semuanya ada masa, ruang dan jisim. Maksudnya mereka diciptaan lah, mereka tak boleh jadi pencipta. Yang seterusnya, pencipta yang sebenar, dia ni tidak bergantung kepada apa-apa. Dia tidak memerlukan apa-apa. Dia tidak bergantung kepada apa-apa untuk hidup. Dia tak perlu cahaya matahari untuk hidup. Dia tak perlu udara untuk hidup. Dia tak perlu makan minum untuk hidup. Betul ke tak betul? Tengok Tuhan-Tuhan yang orang sembah, betul kan? Majoriti dulu-dulu dia hidup mau makan, mau minum, mau udara, mau matahari. Maksudnya mereka tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Satu lagi, pencipta yang sebenar dia tidak rehat dan tidak tidur. Tengok Tuhan-Tuhan yang orang sembah, yang manusia ni semua rehat dan tidur tak dulu. Maksudnya kelima-lima ciri ini, pertama kekal abadi, kedua tak ada permulaan, tak ada akhir, ketiga di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim, keempat tidak bergantung kepada apa-apa, kelima tidak hidup, tidak rehat dan tidur. Bagi saya satu nama lah, melainkan Allah. Tuhan-Tuhan yang orang sembah dalam pasaran,
Ada tak? Mana-mana satukah? Ada ciri-ciri kelima satu Tuhan tu yang mempunyai 5 ciri ini. Bagi saya satu nama, tak banyak. Maka orang bukan Islam akan kata tak ada. Kalau dia kata tak ada, sebenarnya dia tak faham apa dia tengah cakap tau. Dia sedang lafaz dalam bahasa Arab la ilaha. Dia kata tak ada satu Tuhan dalam pasaran pun yang mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Dan kalau dia percaya Tuhan yang sebenar mempunyai 5 ciri ini, ciri-ciri ini, kalau dia percaya Tuhan fitrah ni akan beritahu 5 perkara yang ada lima ciri-ciri ini adalah Tuhan yang sebenar. Kalau dia boleh terima, minta dia baca surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 255. La ilaha illallah. Saya tertarik kepada Islam sebab saya mula mengenali pencipta saya. Dalam Islam tak ada apa yang penting, mengenali Allah dulu. Setuju tak? Tak kenal Allah, macam mana nak abdikan diri kepada Allah? So kenal Allah dulu. So boleh bezakan Allah pencipta dengan ciptaan. Itulah yang menarik saya kepada agama Islam. Banyak lagi lah, tak ada masa saya nak cerita sebab perlukan masa. Boleh? Ada soalan lain? Silakan. Boleh cakap kuat sikit tak, Cik? Saya tak dengar sangat. Cakap kat mic. Ni air boleh minum ke? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan di Malaysia, di mana agama Islam adalah agama rasmi dalam perlembagaan persekutuan tanah Melayu. Tapi kalau mengikut apa yang kita baca dan banyak kita ketemui di dalam artikel-artikel dan sebagainya, di mana mengatakan bahawa minta maaf saya sebut bahawa Kristian akan merasmikan agama Kristian di Malaysia. Apakah mampu mereka melaksanakan seperti mana yang disarankan mengikut apa yang kita baca dan kita ketahui bangsa ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Cik tanya satu soalan yang kerap kali orang akan tanya kepada saya soalan ini. Adakah agama Kristian akan jadikan Malaysia ni sebagai negara Kristian, negara rasmi Kristian, betul tak? Yang pertama, saya rasa pertama kita kena baca ayat Quran dululah. Surah Hujurat surah ke-49 ayat nombor 6. Ya ayyuhallazina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila seseorang fasik bawa satu berita, bila kita baca apa-apa majalah ke, surah khabar ke, internet ke, sebab ini bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim tau. Fahamkah? Surah khabar ni bukan Sahih Bukhari tau, bukan Sahih Muslim kan. So kita kena siasatlah, betul ke salah dulu, benar ke palsu dulu, ada bukti ke tak ada bukti, atau hanya spekulasi. Dan bila kita siasat, baru kita tahu betul ke tidak. Masalahnya kebanyakannya kita tidak siasat, kita terus sebarkan berita itu. Itu masalah pertama. Kalau betul, kalau dia cakap itu betul, kalau kita siasat dia kata sahih, saya nak tahu bukti mana. Kul hatu buhanakum in kuntum shadiqin. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 111. Allah suruh kita minta tunjukkan bukti. Di Malaysia, Kristian baru berapa persen? Masuk akal tak kalau saya kata di Malaysia kita orang Islam 60%. Mana satu bangsa selain daripada orang Melayu nak memerintah Malaysia memang tak logik. Mana satu agama nak perintah Malaysia memang tak masuk akal. Kalau you 5%, saya 60%. Lu lawan saya kah? Kristian boleh lawan tak? Tak boleh lah. So sampai bila dia boleh lawan? Sebab orang Islam, kita umat Islam sentiasa meningkat umat kita. Macam mana mungkin mereka boleh laksanakan negara Kristian? Bagi saya, mereka pun tak akan fikirlah. Ini message ini kemungkinan bukan datang kepada mereka, datang kepada orang Islam sendiri. Kadang-kadang kita orang Islam, tak tahulah sama ada dia ke kita ke, ada beberapa kemungkinan. Saya bagi 3 kemungkinan. Mungkin datang kepada orang Kristian, mungkin dia sengaja nak tengok, bagi satu berita, tengok macam mana reaksi orang Islam. Betul?
Kadang-kadang orang Islam pula percaya, maka dia ketawalah kat situ. Kadang-kadang datang kepada orang Islam sendiri. Dia nak takut-takutkan orang Islam sendiri supaya cepat kamu belajar Islam. Tengok, Kristian akan jadi negara Kristian di Malaysia kalau kamu tak belajar Islam. Dia nak getak. Tapi kadang-kadang paling risau saya adalah syarikat telefon. Sebelum ini tak ada WhatsApp tau. Kita semua pakai SMS, betul ke tak betul? Kalau dia sebarkan satu berita palsu, orang Islam dapat mesej share 10 orang, 10 orang share 100 orang, 1 orang share 1,000 orang, 1,000 orang share 10,000, 100,000. Dalam sekelip mata mereka dapat untung juta ringgit. Kadang-kadang ini semua ni teknik perniagaan. Dia boleh. Sebab tu dalam Islam, pertama kita kena siasat dulu sahih tak sahih. Kedua, kita kena minta bukti dulu. Betul? Ketiga, tanyalah hati kita, tanyalah logik kita, boleh tak berlaku? Dia tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Melainkan orang Islam semua murtad masuk Kristian. Itu berlaku. You rasakan tak? Saya kata no way. Sebab apa? Sebab agama Kristian mereka syirik kepada Allah. Mereka sembah Allah, sembah Nabi Isa alaihissalam, sembah Roh Kudus. Syirik tak? Ini dosa yang paling besar. Siapa nak masuk agama tu? Dalam Quran, dalam surat Nisa surah keempat yang 48 juga ayat 116. Ayat Quran itu satu-satu dosa yang Allah tak akan ampun. Apa dosa pun kita buat, kalau kita tak bertaubat, kalau Allah mahu, dia boleh ampunkan kita. Tak bertaubat, dia pun boleh ampun. Melainkan satu dosa yang Allah tak akan ampun, iaitu dosa syirik. Setuju tak? So siapa nak masuk agama tu? Yang keluar pun dia tak faham. Tapi percayalah kata saya, di Malaysia setiap tahun orang masuk Islam sekarang, dia punya angka tu sebelum ni 6,000, 7,000, tahun lepas kita dapat 8,000 lebih. Dan kita target tahun ini kalau kita boleh capai 10,000. Doa-doakanlah, kita semua sama-sama usaha, kita boleh capai. So nak cakap cerita tu mereka nak jadi negara Kristian memang tak mungkin lah pakcik. Tak mungkin lah. Itu dipanggil daydreams boleh. Hayal-hayal, mimpi boleh lah. Reality tak mungkin berlaku. Wallahu alam. Ada soalan lain? Wanita boleh tanya soalan tak sini? Wanita boleh bercakap tak? Tak boleh tanya soalan tak? Kalau nak boleh kena tanya dulu. Ada setengah-setengah tempat tak, perempuan tak boleh cakap. Dia cakap suara wanita aurat. So saya pun tak berani mau cakap. Silakan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang sangat bagus. Soalan ini, apakah halangan daripada orang bukan Islam yang menghalang mereka daripada memeluk agama Islam? Betul tak? Soalan tadi. Okey. Ada beberapa jenis halangan. Halangan pertama, nak tanya dulu, boleh cakap terus terang ke? Atau mau saya berlapik? Saya Cina, tak pandai berlapik. Tapi kalau mau berlapik, terpaksa lapik juga. Boleh terus terang ke? Cakap pedas dulu ke tak pedas dulu? Pedas dulu. Masalah pertama, masyarakat Cina terutamanya, bagi mereka melihat orang itu, agama itu berjaya ke tak berjaya, dia tengok kehidupan dia. You bawa kereta apa? You duduk rumah apa? You gaji berapa? You pakai pakaian apa? Lu makan apa? Saya makan lain mah. Maksudnya dia tak nampak apa-apa yang dia boleh belajar dengan kita orang Islam. Apa yang dia boleh belajar daripada kita kalau bukan kerana agama Islam? Yang kedua, kalau kita lihat suasana di Malaysia hari ini, isu-isu yang negatif, kita orang Islam pegang rekod. Tahu tak pegang rekod? Buang anak paling banyak siapa? Penghuni penjara paling banyak siapa? Penagih dada paling banyak siapa? Buang anak paling banyak siapa? Cerai paling banyak siapa?
Bosian Bojan paling banyak sabar, saya boleh nyanyi lagu ni lah sampai 1 jam. Maksudnya apa? Kita pegang rekod tak? So apa yang bukan Islam dah lihat adalah dia lihat yang negatif. Tak boleh salahkan dia. Sebab orang Islam yang baik-baik macam kamu semua ni duduk dalam masjid, duduk kat universiti, duduk dekat tempat-tempat agama. You tak pergi kawan, tak pergi campur kat dia, tak pergi cakap dengan dia Islam, tak pergi selesaikan salah faham dia. Nak salahkan dia apa? Banyak perkara yang dia dapat salah faham, tak tepat. Tapi kita sendiri pun tak tahu macam mana nak terangkan. So macam mana nak dia terima Islam? Dia dapat punya Islam yang salah, yang negatif, yang tak betul, yang tak jelas. Itu jadi masalahnya. Bukan mereka tak nak masuk Islam. Kita tengok masyarakat Cina, kalau yang masuk Islam, dia kaji, dia amalkan Islam serius tak? Sangat serius. Itu masalahnya. Masalahnya kalau mereka tak nak masuk Islam, bukan tak nak masuk. Banyak salah faham terhadap Islam. Tapi berapa ramai orang Islam yang boleh jelaskan? Berapa ramai orang Islam yang boleh jawab dan meyakinkan mereka? Tak, itu jadi masalah. Sebab itulah kita semua kena jadi pendakwah. Kita semua kena belajar macam mana nak menyampaikan Islam. Macam mana nak menyampaikan Islam. Boleh bayangkan tak? Kalau tiba-tiba kita kat tempat kerja, orang-orang bukan Islam tiba-tiba panggil kita, Encik, boleh tak you cakap 10 minit tentang Islam? Halo? Apa lu mau cakap? Otak jadi kosong. Sebab kita tidak bersedia. We are not ready. Kadang-kadang orang tanya sesuatu tentang Islam, kita melenting, kita marah. Sebab apa tahu? Sebab kita tak jawab. Saya pernah tanya orang, saya tanya kawan Melayu, bila saya tanya soalan dia kata apa? Lim, banyak tanya iman lemah. Itu cara makan. Tak tahu jawab, hantamlah. So bukankah ini buat orang lagi keliru? Kadang-kadang semua inilah banyak menyumbang kepada salah faham. So bagi saya, poinnya mereka tak memeluk Islam sebab Islam yang sebenar tidak sampai. Dan umat Islam secara umumnya tidak mempunyai sikap yang nak berdakwah, tidak mempunyai sikap yang nak menyampaikan. Kalau kita ada sifat nak menyampaikan berdakwah, kamu semua akan tiap-tiap minggu pergi kursus berlatih, belajar, praktis, supaya kamu akan jadi seorang pendakwah Islam yang hebat. Tapi masalahnya, bila saya ajak minggu depan di Kuala Lumpur, di training center saya, interaktif dakwah training, ada 2 hari khusus mengajar kita macam mana, okey, tajuk khusus tu adalah dipanggil pengurusan mualaf. Ramai orang bukan Islam yang dah jinak dengan Islam, macam mana nak uruskan mereka? Orang yang nak minat nak masuk Islam, macam mana nak uruskan? Kalau saya minta ajak datang tak masa-masa? 2 hari khusus, 9 pagi 5:30 petang. Ada bayaran RM30 satu orang, 6 kali makan. Apa pasal? Mahal. Okay, kalau mahal, siapa tak mampu kita bagi free. Free pun tak boleh. Mau letak kapet merah. Bila offer kasih free pun, alasan kita apa? Jauh mah, Kuala Lumpur. Saya datang tak ada jauh ya. You datang jauh, betul? Masalahnya apa? Imam Malik kata, ilmu didatangi bukan mendatangi. Nak ilmu pergi cari. Pergi menuntut ilmu adalah fardu ain. Tapi kita letak lain-lain yang bukan fardu ain itu lebih penting daripada fardu ain. Itu jadi masalah. Macam mana jadi pendakwah? Tak boleh ya. Pendakwah adalah orang yang tak akan kata penat, tak akan bagi alasan. Cari alasan untuk melaksanakan dakwah, bukan cari alasan untuk tak nak melaksanakan dakwah. Wallahu a'lam.